Something sini. Hello, tunjuk you punya muka. Tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? That's why I'm asking you. Are you local or not? Answer me. If you local. Kenapa? Sekarang saya boleh buat report polis. You sudah attack. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Okey, seperti apa yang kita ketahui semua, baru-baru ni berlaku satu insiden berkenaan satu peniaga Bangladesh dan seorang ibu tunggal lah. Kejadian tu berlaku dekat PPR Lembah Subang Lembah Subang PPR. Dengar tak? Okey, susulan daripada kes malam. Kes ni okey, pengadu dah buat report Pengadu dah buat report. Nampak? Pengadu dah buat report. Pengadu dah buat report 4 April 5 jam lebih kurang 5.15 suku. 5.15 petang lah. So benda ni berlaku di bawah Blok C PPR Lembah Subang. Isu dia, peniaga asing ni, peniaga Bangladesh ni, dia jual barangan runcit tidak mengikut harga dan spesifikasi yang ditetapkan oleh KPDNKK lah. Okay, harga dia mahal, dia tak ikut daripada harga yang telah ditetapkan. Jadi bila benda tu dengar tak suara? Alamak, ya. Sekejap Okay, dengar tak? Dengar tak? Respon, dengar tak suara? Dengar tak? Okey, clear Yuzin Yusof. Okey, susulan daripada report polis tu dah dibuat kan. Bangla tu pula dia punya kurang hajar. Mula akak ni suruh anak dia pergi ke kedai tu nak beli air ni lah, air berkarbonat, air FNN macam tu lah. Lepas tu budak tu pergi beli, harga dia tak kena lah dengan apa yang ditandakan pada botol tu. Kemudian budak tu balik beritahu dengan mak dia pun, akak dia pun turun lah pergi ke bawah blok tu untuk bertanyakan kepada Bangla ni, apasal harga yang kau tetapkan ni tak sama dengan harga yang kerajaan dah tetapkan. Tiba-tiba Bangla tu dia macam bertindak agresif lah, dia macam tak puas hati apa semua. Dia ambil sayur tu, dia libas muka akak tu, sampailah akak tu macam jadi kelang kabut. Lepas tu handphone dia pun terjatuh kan kat situ. Tindakan korang hajar warga asing ni, peniaga-peniaga warga asing ni makin menjadi-jadi tau. Makin menjadi-jadi. Ini yang membuatkan kita makin tidak puas hati, makin orang cakap apa, makin menjadi-jadilah. Ada orang ingat ni Malaysia ni orang suka-suka lah, dia nak buat suka-suka macam tu lah pada orang lain. Dia ingat ni negara bapak dia agaknya. Korang ajar betul. Memang korang ajar. Lagi satu akak yang kena pukul ni pun dia adalah seorang ibu tunggal. Ibu tunggal anak 4 tak silap sebab adik dia ada bagi tahu dengan saya. Pagi tadi kita ada buat conversation sikit dengan adik akak ni lah. So adik akak ni juga turut berasa bimbang lah dengan keselamatan akak dia, di mana kakak dia banyak kali dihubungi oleh nombor-nombor yang tidak dikenali. Mengatakan dia daripada sana, daripada sini lah untuk ambil peduli lah kes-kes ni. Sebenarnya tak payah pun kan. Kes ni telah dah dibuat laporan polis dan pihak polis pun sedang menyiasat kes ni. Lagi satu difahamkan Bangla ni juga telah melarikan diri. Siapa yang ada info pasal Bangla ni, silalah tampilkan diri ataupun bagi tahu dengan balai-balai berhampiran lah. Sebab dia ni dah memang kurang hajar. Dia dah kurang hajar Bangla ni. Lepas tu pula Bangla ni sewa kepada orang Melayu kita. Dan orang Melayu kita ni pula turut rasa tergugat dan menghubungi akak tu pula. Lepas tu mungkin ada benda yang tidak puas hati. Dia kata kenapa nak viral benda ni apa semua kan. So kepada pemilik kedai tersebut kan, banyak lagi orang boleh sewa kedai kau lah. Banyak lagi orang boleh sewa kedai kau. So kau tak payah nak kalang kabut, nak call akak ni, nak push akak ni, suruh tarik report. Jangan. Okey, dengar tak suara? Dengar tak? Ini ada juga orang Melayu kita bersekongkol dengan warga asing. Bagi lagi warga asing berniaga.
Sedangkan orang Melayu kita banyak boleh menyaga. Kenapa nak sewakan kedai tu kepada warga asing? Dah warga asing tu menyaga pun barang-barang tak apa-apa yang dia menyaga, kita bukan tahu. Dia jual produk apa, kita bukan tahu. PBT apa semua, tengoklah, buka mata. Jangan ambil tak peduli benda ni. Benda ni bila dah berlaku hal macam ni, bila dah viral macam ni, baru PBT kalang kabut. PBT nak buat kerja, PBT barulah nak tunjuk muka, pergi kawasan-kawasan yang telah diberitahu ni. Setelah sekian lama benda ni berlaku, baru PBT nak ambil action ke? Saya pun heran lah tuan-tuan. Saya pun heran. Bila benda ni tak kecoh, bila benda ni tak viral, semua orang tak ambil tahu. Termasuk PBT juga. Tapi bila benda ni dah kecoh, benda ni dah viral, barulah nak buat kerja. Barulah nak tunjuk muka. Takkan dah hujan baru nak cari payung, basah kuyup lah coh. Aduh. Sepatutnya benda-benda macam ni harus ditegah daripada awal. Harus dicegah supaya benda tidak berlaku. Dan kita pula sebagai rakyat Malaysia, jangan bagi muka pada warga asing ni. Jangan bagi muka sampai diorang boleh buat perniagaan, boleh meniaga, boleh buat bisnes kat negara kita ni, sehingga menindas orang-orang kita macam ni dengan menjual harga-harga barangan yang tidak mengikut spek yang ditetapkan oleh KPDNKK. Apa ni? Tak buat kerja ke? Saya tidak menuduh mana-mana pihak. Saya tidak menuduh. Saya cuma bertanya, apa yang telah berlaku ni? Ibu tunggal dilipas dengan sayur begitu rupa. Terasa terhina tau. Saya sebagai orang Melayu, anak Malaysia ni, terasa terhina apabila bangsa saya, khususnya bangsa Melayu kita, diperlakukan sebegini rupa. Apa benda ni? Saya rasa tidak puas hatilah. Lepas tu ada pula suara-suara sumbang, datang call akak tu nak settle tepi lah apa semua. Tak payah. Benda ni tak ada saya settle tepi. Benda ni dah jalan report, jalan je. Biar polis ambil tindakan. Jangan cuba-cuba ketua blok. Jangan cuba-cuba. Jangan ganggu akak ni lagi. Kalau kamu ganggu lagi sekali, kami tidak akan tagak-agak untuk membuat laporan polis untuk kamu juga. Jangan kurang ajar. Jangan gunakan kuasa kamu sebagai ketua blok untuk menakut-nakutkan orang lain. Faham? Dan saya juga dah call sahabat-sahabat saya di PPR Lembah Subang tu untuk memantau keselamatan akak tu. Pihak-pihak polis semua pun dah alert benda ni. Lagi sekali saya bagi amaran kepada ketua blok, jangan cuba-cuba nak masuk campur hal ni. Kamu dah sewakan kedai kamu kepada warga asing, kemudian bila berlaku hal-hal macam ni, kamu nak provoke orang pula. Apa pasal? Cukup kuat ke kamu? Jangan kurang ajar. Kita harus jaga agama dan bangsa kita tahu. Ini tanah Melayu, bukan tanah Bangla, bukan tanah warga asing. Faham? Aku cukup panas betul lah bulan-bulan puasa macam ni. Beringat sikit. Beringat sikit. Kita ni bersatu padu, baru kita kuat. Jangan bagi muka kat warga-warga asing sebegini rupa. Macam ni punya perangai tak boleh. Jangan bagi muka. Ini amaran keras saya bagi kepada ketua blok. Jangan cuba-cuba nak campuri urusan PDRM. Jangan cuba-cuba nak campuri ataupun nak buat settle tepi ni barang. Saya bagi amaran. Benda ni saya dengar lagi sekali, saya tidak teragak-agak. Panggil akak tu, tampil ke balai polis untuk buat laporan polis lagi sekali. Kepada kamu juga. Kita ada bukti jangan. Saya bagi tahu awal ni. Saya fikir ni bulan Ramadan, saya cakap dengan akak aku, dengan akak tu tak payah akak, tak apa, sabar. Jangan kacau lagi. Minta maaf guys, saya teremosi sikit. Pasal apa? Yelah, kita kesian kan. Kesian ibu tunggal. Ibu tunggal dia tak ada siapa-siapa, tak ada suami. Dia seorang nak bela anak 4 orang. Lepas tu diperlakukan macam ni. Orang tempatan pula tekan dia lagi. Apa benda ni? Apa benda? Sepatut orang tempatan ni backup orang kita, bantu orang kita. Kasih Batalan running lagi. Tak, bukan. Saya ni orang cakap apa, kesian pada orang yang lemah macam ni. Kita patut bantu kan. Bukan patut kita nak kecam dia, kita nak tekan lagi. Buat apa? Tak guna kan. Fikri Ismail, thank you brother. J Chai,
Muhammad Billy Siu ketua. Salihin Yahya. Waalaikumsalam brother. Thank you. Lanun Jengka, nasib baik bukan kawasan aku. Yalah, ni PPR Lembah Subang bukan hanya kawasan, jauh sikit. Tapi tak apa pun kita boleh bantu, kita boleh tengok pada brotherhood kita dekat PPR Lembah Subang tu, tolonglah bantu akak ni tengok apa yang patut. Kan kita pun aku betul-betul berbulu betul lah tengok Bangla ni. Dia dah buat hal, dia dah buat perangai, lepas tu dia lari. Dengar kata lah dia ni ada IC. Macam mana warga asing boleh ada IC kat Malaysia ni? Aku pun heran betul lah. Pasal benda ni dah lama kita isu kan. Macam mana boleh ada IC? Tengok baru-baru ni yang pengawal keselamatan kena tangkap menggunakan IC palsu. Mana dia orang dapat? Kalau tak tahulah. Kalau di peringkat atasan ni cuba benteras daripada awal benda ni, aku rasa tak berlaku benda ni. Cuba perketatkan kita punya sistem-sistem ni. Jangan ada kebocoran, jangan ada ketidaktirisan. Kalau tidak senang-senang lah warga asing boleh pegang IC. Apa benda lah. Malu lah. Kita ni rakyat Malaysia tau. Rakyat Malaysia tiba-tiba Pakistan ada IC, tiba-tiba Bangladesh ada IC, tiba-tiba China ada IC, tiba-tiba Indon ada IC. Indon tu tak apalah, orang cakap mungkin dia dah duduk sini lama. Ada IC merah tu kita boleh consider lagi lah. Burma ada IC. Allahu Akbar. Dah jadi cacah merbah dah Malaysia ni. Tahu? Dulu yang kita tahu ada Melayu, India, Cina, kadang-kadang dusun, everything lah yang kita tahu dekat Malaysia ni. Sing apa semua, itu yang kita tahu. Tiba-tiba ada pula bangsa lain yang ada IC. Daripada mana dia orang ni datang ni sampai boleh buka perniagaan? Bukan dekat Lembah Subang je lah, dekat Segambut ni pun bersepah. Bangla boleh berniaga, apa lagi? Indon boleh berniaga, apa lagi? Myanmar boleh berniaga. Aduh, malulah. Orang Melayu kita ni mengemis kat bumi sendiri. Orang Melayu kita ni menyaga kena kacau. Bila warga asing menyaga, tak ada siapa pun datang kacau. Malah PBT pun blank mata, tak nampak. Buat-buat tak nampak, lalu je buat-buat tak nampak. Ini apa benda ni? Kita ni dah zaman 2021 tau. Kita dah di zaman yang maju. Ni bukan zaman hang tuah kita nak ambil keris, nak bertikam tikam. Kita ada sistem, kita ada perundangan, kita ada macam-macam lagi. Tapi apa guna kerajaan wujudkan benda-benda ni kalau tak boleh diimplementkan? Aduh, buat malu lah. Betul, kalau kita tak pandang undang-undang, tak tahulah. Kita ni masih hormat undang-undang yang dikuatkuasakan. Aduh, buat malu betul lah, betul-betul cakap buat malu kan. Malaysia ni dah jadi cacah merbah dah. Dah tak tahulah nak cakap macam mana. Tiba-tiba Bangla pula ada IC. Tiba-tiba Rohingya pula ada IC. Tiba-tiba Burma pula boleh nak mempertikaikan kredibiliti PDRM, kredibiliti penguatkuasaan yang berlaku dekat dalam Malaysia ni. Aku tak faham lah. Kalau dulu warga-warga asing zaman-zaman yang dulu lah, zaman-zaman pemerintahan Tun Mahathir yang dulu, kalau warga asing ni berbunyi je, confirm kena taruh kan. Tapi sekarang ni warga asing dah pandai pasang lawyer nak saman warga negara Malaysia pula. Ini apa benda kerja bodoh yang diorang buat ni semua ni? Sebenarnya saya dah lama simpan benda ni. Orang yang berkuasa ni semua tak ada otak ke? Tak boleh fikir ke? Apa yang korang fikir sebenarnya? Apa yang korang fikir sebenarnya? Cuba korang bagi tahu. Korang ni macam melepaskan batuk di tepi tangga tau. Dah lepas habis pilihan raya semua hilang. Dah lepas habis ni semua hilang, tak ambil tahu. Tapi bila nak pilihan raya punya jam, korang datang asak kita orang cukup-cukup, cari kita orang sampai lubang cacing. Walaupun kita orang bekerja di luar, balik bagi duit untuk mengundi. Tapi bila time dia sampai, kita orang cari korang balik, mana korang pergi? Dengarlah rintihan hati rakyat ni. Kita ni rakyat Malaysia, faham tak? Kita orang ni yang undi korang.
Engkau orang buatlah betul-betul, implement lah benda ni betul-betul. Sistem dah ada, gunalah elok-elok. Jangan fikir duit saja, jangan fikir poket saja, jangan fikir kroni. Fikir rakyat kat bawah-bawah ni. Tak ada otak ke? Itulah bila kerajaan Malaysia ni terlalu longgar sangat. Oh boleh Burma boleh kahwin dengan Malaysian, Indon boleh kahwin dengan Malaysian, apa lagi, Bangla boleh kahwin dengan Malaysian. Dapat anak bagi IC. Aduh, hai. Ini negara Malaysia lah. Kita ada pemimpin, kita ada peneraju. Peneraju kita kena tegas, pemimpin kita kena tegas. Jangan buat benda yang tak boleh dia bagi boleh. Benda yang boleh kau tak boleh kan. Korang jangan sampai nanti PRU yang akan datang ni kita orang ajar kau cukup-cukup. Kita orang naikkan bangsa lain dia jadi pemimpin. Kau nak? Tak kisahlah. Yang penting orang jaga rakyat. Daripada korang duduk kat atas ni ada jaga rakyat. Ada tengok. Saya menyesal rasa sedih, rasa tak tahulah, rasa macam diperbodohkan. Rasa macam diperbodohkan oleh orang-orang tertentu ni. Engkau orang semua kalau tak rasa aku tak tahulah nak cakap apa. Tengok ni nak raya PKP. Sampai bila nak PKP? Sampai bila nak selesai benda ni, Covid ni semua? Dah berapa tahun dah kita tak balik kampung nak beraya? Berapa tahun dah? Tuan-tuan, fikirlah sikit tuan-tuan. Saya bukan nak menghasut, tak ada. Tapi bila kita diam, kepala kita kena pijak. Tapi apabila kita tak bersuara, hari-hari kita kena bantai. Yang ada pun macam tak ada. Yang bukan-bukan, yang ada kuasa pun tak reti guna kuasa. Bila agama kena hina, buat bodoh, buat pekak. Bila bangsa kena pijak-pijak, mana pergi? Ini ke yang diorang kata nak berkhidmat untuk rakyat, bangsa dan tanah air. Ni tak tahulah. Baru je nak bagi ni buah maut. Nampak? Ni buah maut. Aduh. Geram tau. Aku tengok video dia. Akak tu kena tunjal, kena libas dengan sayur macam tu. Macam tak ada muka tau. Ini bukan dekat Bangla, ini dekat Malaysia. Faham tak? Ini Malaysia. Paparok Antam Channel, puasa Jai. Ya, sebab puasa. Bro, aku sebenarnya daripada malam tadi tengok video tu aku dah bara dah, aku dah geram dah. Pesal makhluk asing ni, warga asing ni boleh berleluasa kat Malaysia ni, boleh jadi orang kata apa, macam nak conquer pula. Bro, kalau nak link tu masuk dekat page Utusan Rimba. Tengok dekat page Utusan Rimba ada. Dia ada up video tu. Aku rasa macam terhina bangsa kita, bangsa dibangsatkan. Seolah-olah kita ni macam dibangsatkan dekat tanah air kita sendiri. Betul tak? Engkau orang fikir aku nak bagi kau orang satu persoalan. Kalau Melayu ni bantu Melayu, kalau contoh katalah Melayu bantu Melayu, kita tengok pendekatan yang dekat je lah. Genting dapat kat siapa? Gambang dapat kat siapa? Cameron Highland dapat kat siapa? Bukit Tinggi dapat kat siapa? Musang King dapat kat siapa? Melayu baru teroka tanah sikit, tangkap terus denda. Kalau bangsa lain, ini bukan aku nak resis, tak ada. Kita fikir secara logik. Secara logik, tak ada resis. Kita tak ada resis dalam benda-benda ni. Kita fikir secara logik. Genting dapat kat China, Cameron Highland dapat kat China, Gambang Resort dapat kat China, Berjaya pula apa? Bukit Tinggi dapat kat China, Musang King dapat kat China 11,000 ekar. Melayu dapat apa? Kalau korang kata, pemimpin-pemimpin kata Melayu tak dibangsatkan dekat tanah sendiri, ini apa benda? Ini apa benda? Betul tak apa yang aku cakap ni? Lepas tu
Korang pusing balik, benda ni diorang pusing balik kata salah DAP, salah DAP. DAP mana ada kuasa? Yang ada kuasa orang Melayu kita. Yang memimpin Malaysia ni orang Melayu kita. Ketua pemimpin kat Malaysia ni orang Melayu kita. Pasal apa pula DAP yang kena? Betul? Korang fikirlah. Ha? Jangan sampai Melayu makan cincau Jangan sampai Melayu makan cincau. Nanti korang pandai-pandai lah sambung sendiri. Hari ni aku cuma nak bagi pendedahan, nak bagi korang semua jelas, dengar, faham. Bukan aku nak bang orang suka-suka, tak ada. Dek kerana benda-benda macam ni, benda-benda simple dan kecil macam ni, kita memang berjalan ikut NGO. Kita jalan bersama-sama dengan NGO. Kita nak harapkan siapa lagi? Nak harapkan orang politik hantar beras kat rumah, pergi jahanam lah semua. Cincau pun dah habis je, kena borong netizen. Nampak tau? Cincau pun dah habis. Korang fikirlah sendiri, Mat. Tapi berbalik pada cerita yang asal tadi lah. Kalau kita nak salahkan orang lain tak salah bro. Yang salahnya kita sendiri, pemimpin kita. Nampak? Tok Singa, terima kasih penonton. Kau ajak tu, kau ajak. Burma boleh saman orang Melayu kita, orang Malaysia, rakyat Malaysia. Bangla boleh buat benda macam ni, pergi apa? Pergi kasari ibu tunggal. Apa lagi? Majikan boleh pukul 2 orang bodyguard dia. Ini yang baru pula, yang dekat Kajang tu, driver pula kena pukul dengan apa? Dengan majikan siap nak tembak. Tak betul ke aku cakap Melayu ni terbangsat dekat tanah sendiri? Betul tak? Kalau korang tak sokong, aku tak boleh cakap apa. Benda ni aku bagi idea dan bagi berkongsi dengan korang supaya korang boleh berfikir. Aku geram bro. Aku ni sebagai rakyat Malaysia, bila tengok kejadian macam ni, ya Allah, korang cuba fikirlah kalau kena dekat kakak korang, kalau kena dekat mak korang, kalau kena dekat saudara mara korang macam tu. Aku rasa mesti lunyai Bangla ni kena ni, lunyai. Musang King Melayu tanam tak jadi. Bukan Melayu tanam tak jadi. Musang King ni Melayu dapat. Tapi Melayu tak ada modal. Melayu pergi gadai dekat Cina. Cina ada modal mah, ada wang mah. Lu mau apa? Mau wang. Okey, ini tanah kasih saya lah, ini Musang King kasih saya lah. Saya bikin duduk diam. Saya bayar sama you mah pajak. Orang Melayu dengar dapat duit, lajulah. Betul tak? Buat apa nak pening-pening kan? Nak keluar beli apa? Beli baja, nak pergi buat tu, nak upah orang ni, nak upah orang tu. Lebih baik sub bagi pada Cina. Cina pergi buat semua, kau duduk diam makan hasil. Tapi bila benda tu dah maju, baru orang Melayu kita ni buka mata. Oh, ini orang tanam emas. Oh, itu Musang King emas. Oh, sekarang baru nampak. Dulu belum naik mejam tak nampak. Itulah cerita dia. Jadi rakyat Malaysia, khususnya kawan-kawan saya yang tengok live pada pagi ni, pagi nak masuk tengah hari ni, korang berfikirlah. Berfikirlah elok-elok lepas ni. Kalau korang nak turun, nak mengundi, fikir apa efek yang berlaku pada kita nanti. Negara kita ni memang negara demokrasi. Nak buat macam mana? Nak tak nak pun kena turun mengundi. Sebab negara demokrasi. Kalau kita kalah, habis lah. Tapi bila kita tak ajar pemimpin macam ni, pemimpin yang membangsatkan bangsa kita sendiri, sampai bila? Malu lah. Kalau tanya daripada mana, nak cakap Malaysia pun malu. Sebab apa? Orang tahu apa yang telah terjadi dengan negara Malaysia ni. Saya ni bukanlah kata pandai cakap, tapi kita pendam, kita kaji, kita pendam, kita kaji, kita pendam, kita kaji. Lama-lama kita akan dapat jawapan tu. Bila kita dah dapat jawapan tu, kita balon bagi habis, biar diorang ni terbuka kepala otak diorang, biar diorang fikir. Jangan ingat rakyat Malaysia ni bodoh.
Tu dekat pasar Borong Selayang tu, pergi tengok. Berapa ramai Rohingya Burma pergi meniaga. Tu tengok, yang pergi angkut besi, motor roda 3 tu. Mana dia dapat lesen perdagangan tu, lesen motor tu? Sah ke diorang jalan ke atas jalan raya Malaysia ni? Pakai 3 roda, pergi kutip besi. Pergi cari sisa-sisa buangan. Bukan sebiji tau. Diorang ni ada kesepakatan dan ada tulang belakang yang menjadi tunjang pada diorang untuk buat benda ni. Ada satu toke bagi motor yang dah siap 3 roda apa semua, dia subkan kepada Rohingya UNHCR ni. Ayo orang pergi cari besi, kasih jual sama saya balik. Orang Melayu habis. Pergi tengok dekat Sentul tu, berapa besar perkampungan diorang. Pergi tengok. Mana yang kata nak jaga rakyat Malaysia? Mana? Cuba bagi tahu. Kita ni dah bercampur bau teruk dah ni. Ada Rohingya, ada Burma, ada Vietnam, tak apa-apa dah. Aku pun tak faham lah. Bila kerajaan Malaysia nak halau diorang? Bila kerajaan Malaysia nak migratekan diorang ke tempat lain? Bila? Tu, ada seorang penjenayah tu. Bekas penjenayah. Tak tahulah sekarang dia buat lagi ke tak. Dah ada rekod jenayah. Pegang lagi UNHCR. Bagi lagi MyKas kat dia. Bila nak dia hantar pulang tu? Bila? Undang-undang terang-terang mengatakan pada sesiapa pemegang MyKas, IC merah ataupun pendatang asing yang telah disabitkan dengan sabitan jenayah di dalam Malaysia ni, tidak layak duduk dalam Malaysia ni lagi. Tapi macam mana Burma tu boleh duduk lagi dalam Malaysia ni? Macam mana? Siap berani mempertikaikan kredibiliti PDRM, mempersoalkan sampai pasang peguam, nak hentam PDRM. Apa benda ni? Buka mata sikit. Ni orang siapa? Siapa dia mau bersuara dekat tanah air kita? Dia punya nenek moyang pun tak ada jasa dekat kita punya tanah. Dulu yang pergi perang nenek moyang kita, perang dengan British, perang dengan Jepun, perang dengan komunis. Ini Burma siapa? Lu orang juga silap kasih dia IC hijau, betul? Sekarang dia sudah besar kepala. Itu nasib baik kantoi. Kalau tak kantoi itu hari, aku ingat silap-silap dia jadi ketua pemuda lah. Betul lah aku cakap. Ini sekarang lagi duk menyalak ni. Pasang peguam, nak bantai orang, nak saman orang. Kerajaan Malaysia ni tak boleh buka mata ke? Buka lah mata. Tengok. Itu aku cakap. Berbeza. Politician sekarang dengan yang dulu berbeza. Dulu kalau Burma ni bersuara, aku ingat habis hari ni kena kambu teruk-teruk ni. Tapi sekarang kita punya penguatkuasaan, kita punya pemimpin lembik. Sorry. Lembik. Tak berani. Apa takut? Korang ada kuasa Menteri Dalam Negeri ada kuasa. Panggil pengarah immigration, panggil si Burma ni. Apa hal kau ni? Nak bersuara lebih-lebih pula kat Malaysia ni, betul? Itu orang cakap. Benda-benda remeh ni diorang tak nak pandang. Diorang pandang berjuta-juta punya hal. Ini kecil-kecil diorang tak mau pandang ni. Diorang tak mau dengar apa yang kita bagi penjelasan. Kita minta tak banyak pun. Warga asing ni yang tak ada kena-mengena dekat dalam Malaysia ni, hantar balik. Tak ada guna apa pun. UNHCR tu belah lah. Keluarkan diorang daripada Malaysia ni. Menyemak, bawa penyakit, kotor. Tahu tak? Memburukkan imej dan pelancongan yang ada kat dalam Malaysia ni. Itu tunggulah nanti beranak pinak pula dia punya dia punya kaum kerabat pula dekat Johor tu. Tengok jadi apa nanti. Itulah, bagi lagi rakyat Malaysia, bagi lagi orang-orang politik, bagi lagi. Ambil, bagi. Lama-lama nanti rakyat Malaysia ni keluar, duduk negara luar, tak payah ambil tahu pasal negara Malaysia dah. Senang. Biar orang lain, biar warga asing yang take over Malaysia ni. Biar pemimpin-pemimpin bercerita, bercakap dengan diorang. Suruh diorang pergi undi pemimpin-pemimpin baru ni.
Heran. Lepas tu dengan pangkat datuknya lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa benda lah. Bangladesh ada title macam tu. Aduh, hai. Lepas tu Burma ada title ayahanda. Allahu Akbar. Malu. Mana Burma boleh dapat title ayahanda ni? Aduh. Tak tahulah nak cakap apa, guys. Engkau orang fikirlah sendiri kan. Aku ni dah letih. Aku dengan kawan-kawan yang lain, dengan Tok Singa, Papa Gomo, Utusan Rimba, sahabat-sahabat yang lain ni, public figure yang lain ni, dah penat dah. Nak bercakap dan naik berbuih dah mulut. Dah tak tahulah. Lepas ni masuk hospital terus pakai oksigen. Muhammad Azhari Loh. Ya, lawan tetap lawan. Aku mesti akan lawan ni barang. Mesti aku akan lawan. Aku takkan berhenti sampai sini. Selagi dia tak dibungkus, hantar balik ke negara mak bapak dia duduk, lagi tu aku akan bersuara. Tak kisahlah kau nak saman-saman lah. Aku peduli apa kan? Kau ingat kau seorang yang boleh sama, orang lain tak boleh. Bodoh betul kan? Kita buka mata lah, guys. Buka mata. Tengok akak ni pun boleh kena libas dengan Bangla. Kalau kita masih bagi muka, sampai bila? Saya gesa pihak PDRM lah. Pihak PDRM, khususnya IPD Kelana Jaya ni, tangkap Bangla ni. Bangla ni memang korang hajar ni Bangla. Korang hajar. Korang fikir lah aku nak bagi tahu sikit lah kan. Korang fikir lah, kalau kena dekat adik perempuan korang, mak korang, kakak korang, sepupu sepapat korang, korang fikir lah, apa yang akan jadi? Kesian akak tu ibu tunggal. Dia tak ada suami, dia takut. Kalau apa-apa terjadi, dia dah lah ada anak. Kalau anak dia kena apa-apa nanti, saya harap pihak polis berilah bantuan ke apa ke, orang cakap pantaulah akak ni. Sebab kita tahu kan sekarang jenayah tengah meningkat kan. Indeks jenayah pun tengah orang kata apa, meningkat gila-gila lah orang cakap kan. Tapi itulah, tolonglah, bantulah sikit. Bangla ni tangkap, bagi hukuman setimpal dekat dia. Biar dia rasa sikit. Lepas tu hantar balik. Tak payah duduk kat Malaysia ni lagi. Malaysia ni bukan tempat warga asing untuk cari makan, faham? Ada satu statement daripada mana punya paria mabuk lah, dia cakap diorang daripada negara diorang, tinggalkan mak ayah diorang, tinggal negara diorang, datang Malaysia cari makan, bangunkan ekonomi kepala bapak kau. Mana datang ekonomi yang diorang bangunkan? Diorang melakukan jenayah kat Malaysia ni adalah bodoh punya macam. Jangan lebih lah macam tu pun lagi satu. Mentang-mentang dia dekat luar negara, dia berani keluar statement yang begitu-begitu panas, nak bagi kita tegang. Tak apa. Sejauh mana dia boleh duduk kat Singapura tu? Esok dah buka Singapura tu, kita datang kat sana melawat dia. So guys, apa-apa pun kita kena bersatu. Kita tolak pendatang asing, kita tolak warga asing yang melakukan jenayah kat Malaysia ni. Kita gesa kerajaan untuk panggil si Burma tu, si mana-mana penjenayah yang diorang nak bagi MyKas ke, nak bagi apa PR ke, hentikan semua tu, stop. Lagipun rayuan dia telah ditolak, saya dengar rayuan dia telah ditolak, bermakna dia dah tak ada apa, dia kosong, dia zero. MyKas ni pun dah tamat tempoh. Lagi berani bersuara ke? Lagi berani bersuara ke Burma? Semalam video aku korang report. Tak apa, tak ada hal man. Sorry aku pun silap kita sebut nama Burma, bangsa ni tak boleh sebut kan sepatutnya. Itulah. Dia kena warning. Kita gesa kerajaan guys. Kita gesa kerajaan, jangan bagi taraf kewarganegaraan kepada Burma tu yang telah melakukan jenayah serta anak dia. Tak tahulah kalau kerajaan nak bagi lah. Tapi kita akan protes benda ni. Kita dah dapat rujukan daripada JPN mengatakan JPN tidak akan sambung
MyCas dia. Kita dah dapat. Tetapi kalau ada tangan-tangan gaib yang cuba menyambung semula dia punya MyCas tu, kita akan congkel sampai habis-habisan. Sampai lubang cacing kita akan congkel. Ingat tu. Kita bagi warning lagi sekali awal-awal, jangan cuba-cuba campur tangan dalam urusan si Burma ni. Kita dah panggil peguam kita untuk buat satu mesyuarat dengan immigration nanti. Kita akan tengok jauh mana Burma ni boleh pergi, jauh mana sembang deras dia boleh pergi. Dia fikir dia boleh saman orang, dia boleh boleh menang lah. Dia ingat kita tak ada peguam yang hebat-hebat lah. Kau ingat senang ke nak ambil duit orang? Kau ingat kau hantar LOD minta 1 juta, 2 juta orang nak bagi ke? Poda Sunni pergi jalan lah kau. Orang tak ada takut dengan kau tau. Kau setakat ugut pasal peguam nak saman orang, boleh jalan. Boleh jalan. Tak ada hal. Kita lawan tak lawan, itu aku cakap. Tapi kalau kau tak mampu bayar, bini kau akan tanggung semua sekali. Kena ingat tu. Kena ingat. Engkau ni tak pernah saman orang. Kau baru first time nak saman orang. Lepas tu kau nak tunjuk ego kau. Kita dah bagi peluang, tutup page, buat kerja masing-masing. Tetapi dia tetap nak berlawan, tetap nak berlaga dengan kita kan, rakyat Malaysia kan. Ni kebangkitan rakyat Malaysia akan tiba nanti. Kita bersatu guys. Kita bersatu tentang habis-habisan warga asing yang membuat jenayah, yang melakukan jenayah dalam rogol anak orang, campak tepi semak pula tu. Tak ke kurang hajar namanya tu. Lepas tu pakai kepiah, janggut, beli jambang. Saya lah yang selalu bersedekah. Tak payah kau nak wayang lah cik. Tak tahulah aku. Jangan kau nak wayang dengan jubah, janggut, dengan kepiah kau. Engkau dah turun anak orang, kau dah campak tepi semak, lepas tu kau nak jadi imam pula. Kau nak tunjuk engkau baik ni orang lah. Bukan satu kes tau, 6 kes jenayah yang kau buat. Kalau satu kes tu orang boleh percaya lagi mungkin dia dah insaf. Tapi 6 kes jenayah yang kau dah buat, termasuk kau fitnah polis. Kau ingat polis nak lepaskan kau ke? Nasib baik Malaysia ni ada undang-undang. Aku dah penghulu DP, aku dah bagi tahu dengan Tok Singa dah. Tapi itulah Tok Singa tak nak santau. Tak adalah, kita gurau-gurau je. So jangan lupa guys, benda-benda macam ni kita kena alert dah, ambil peka sikit, ambil tahu. Kita kena ambil tahu pasal yelah kita hidup bersaudara. Lagi satu, kita satu bangsa, berbagai bangsa yang ada kat dalam Malaysia ni kita kena ambil tahu. Walaupun dia bukan orang Melayu, dia orang Cina, dia orang India, dia orang Sing, yang penting dia anak Malaysia. Yang penting dia satu bendera dengan kita. Kita bukan resis ni. Resis kita tolak tepi. Ingat tu, apa perjuangan kita dan matlamat kita hari ni adalah menentang warga asing yang melakukan jenayah dekat dalam Malaysia ni. Lepas tu dia nak tunjuk dia baik. Pergi jalan lah semua tu. Saya kalau ada ilmu santau dah lama saya puh dah. Masalahnya tak ada. Saya pun masih kena santau, macam mana? Okay guys, saya pun dah lambat ni nak keluar dengan orang rumah je, pergi beli-beli barang, nak pergi beli baju raya untuk anak apa semua kan. Okay, apa-apa pun saya mohon maaf kalau saya ada terkasar bahasa ke apa ke, kalau ada tersilap kat mana-mana ke. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat dan follower-follower saya yang tengok ikuti live saya pada hari ni. Terima kasih sangat-sangat. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ciao.